Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu langkah Tropicana yang mana ramai netizen, ramai kawan-kawan bertanya dengan saya, kenapa saya tak ulas isu ini. Saya sebenarnya tidak boleh mengulas sesuatu perkara kalau kita hanya membuat sesuatu andaian yang sepatutnya tidak kita sebarkan kerana kita harus bertindak adil dalam kita membuat sebarang media. So apa yang saya lihat daripada isu yang dikeluarkan apabila saya lihat daripada media sosial, daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Naib Presiden UMNO itu sendiri, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana dia menafikan terdapat pertemuan tertutup yang mana melibatkan pimpinan BN dan PAS di sebuah kelab golf di Petaling Jaya, Selangor. Tetapi isunya netizen ataupun paparazzi lah yang sudah pun mengambil gambar pertemuan itu ada dipaparkan di media-media sosial. So pada pandangan saya ya, sebagai barisan kepimpinan yang pernah juga parti kami dikhianati, iaitu parti PKR, yang mana kita tahu apabila berlakunya langkah Sheraton, awalannya adalah seperti ini. Yang mana mereka mula-mula berbincang ataupun kalau kita tengok awalnya apabila Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang berjumpa dengan Tun. Dan kita tahu pertemuan itu awalnya berada di pejabat Perdana Menteri waktu itu. Tetapi kita masih berpandangan positif. Jadi apa yang berlaku lagi kalau kita tengok satu persatu pimpinan UMNO, pimpinan Barisan Nasional waktu itu mula merapatkan diri dengan barisan-barisan kepimpinan seperti Bersatu, seperti ada sebahagiannya daripada PKR. Dan akhirnya mereka mula membuat satu perkara yang agak besar yang akhirnya mereka cuba untuk menidakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa dia? Mereka akhirnya berjaya membuat Kongres Maruah Melayu yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput. Dan daripada itulah akhirnya mereka menjadikan satu kumpulan itu satu kenyataan apabila mereka buat satu mesyuarat besar, buat pertemuan besar iaitu langkah Sheraton yang mana mereka buat di Hotel Sheraton dan akhirnya satu kejatuhan berlaku dan Tun meletak jawatan. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih melalui jalan pintu belakang yang didorongi oleh pimpinan PAS iaitu Datuk Tan Sri Hadi Awang. Selepas itu dia dengan angkuhnya, dengan jelasnya dia mengatakan beliaulah dalangnya untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu. Jadi hari ini kenapa perkara ini dikuatiri oleh rakyat ataupun pimpinan-pimpinan parti? Kerana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membarisi kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri. Tetapi sebagai bekas Perdana Menteri ataupun mantan Perdana Menteri, sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri tidak melakukan perkara-perkara ini walaupun kawan. Kerana kita masih dalam kepanasan ni. Sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri tidak melakukan pertemuan-pertemuan tanpa rundingan dengan parti, apalagi beliau adalah Naib Presiden UMNO. Perlu melihat bahawa menjaga dulu apa yang berlaku, apa yang kita dah bentuk dalam kerajaan perpaduan ini. Bukan pergi berjumpa dengan pimpinan Barisan Nasional, bukan berjumpa dengan pimpinan PAS. Kerana kita tahu pimpinan-pimpinan yang dilihat Datuk Seri Ismail Sabri ini jumpa adalah contohnya Datuk Tan Sri Anwar Musa, lepas tu Taikudin. Ini adalah orang-orang yang boleh rakyat lihat tidak dipercayai lagi. Dan kita tahu PAS berada di luar kerajaan. Yang mana juga Tan Sri Anwar Musa juga kita lihat bagaimana. Dan rakyat juga lihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri ini baru saja lepas menjadi Perdana Menteri. Dan kita tahu beliau menjadi Perdana Menteri adalah bukan daripada kekanan parti. Memang betul kekanan parti, tetapi maksudnya bukan daripada kalangan Presiden UMNO, Naib Presiden UMNO, tetapi dia adalah daripada top 5 yang mana dia adalah Naib Presiden UMNO. Jadi ini yang kita lihat hari ini, yang rakyat lihat hari ini, bahawa
pertemuan-pertemuan ini tidak menyenangkan. Kenapa perlu adakan pertemuan awal sedangkan kita baru nak membentuk kerajaan? Tak boleh tunggu ke? Ataupun kenapa perlu nak panggil rakan-rakan yang datang ini daripada beberapa orang dan akhirnya kita nak minum-minum kopi contohnya, tetapi membuatkan rakyat rasa gusar. Ini adalah satu yang sudah pun kita lihat bahawa apabila UMNO sebelum ini ataupun Barisan Nasional sebelum ini untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu, ada sebahagian daripada UMNO yang tidak menyokong. Dan berlakunya pertemuan ini. Ini adalah satu yang kita lihat tidak baik. Tetapi apa yang kita rakyat boleh lihat hari ini adalah apabila kita berjaya membentangkan RUU anti lompat parti itu. Dan akhirnya sedikit sebanyak telah pun membuahkan hasil. Kerana kalau kamu nak lompat boleh, tapi kena en bloc. Maksudnya kena satu kumpulan parti itu yang melompat. Jika perseorangan, maka selamat jalanlah. Kamu juga akan menerima padahnya daripada parti kamu, dipecat parti. Kamu juga akan menerima padahnya, mungkin hilang kelayakan kamu sebagai ahli parlimen. So, impak dia begitu besar. Dan saya harap apa yang dah kita lihat, apa yang kita lalui, reform-reform yang kita lihat boleh membawa ke arah kebaikan itu bagus. Cuma kalau kita lihat daripada segi negatifnya pula, kenapa pertemuan-pertemuan ini berlaku juga? Adakah kita tahu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Datuk Sri Ismail Sabri ini bersih? Adakah kerana sebelum-sebelum ini mereka lakukan satu perkara yang mungkin melibatkan projek, mungkin melibatkan apa yang sebagainya, yang boleh akan diambil tindakan di waktu akan datang dan akhirnya mereka ketakutan sendiri. Ini adalah satu yang boleh membuatkan rakyat terfikir negatif, bukan positifnya. Sebab itu sepatutnya pertemuan itu tidak dilakukan lebih awal. Boleh nanti apabila kita dah membuat keabsahan di parlimen selepas 19 hari bulan ini, dan akhirnya kita lihat pembentukan kerajaan itu betul-betul kukuh, benar-benar sudah ada menteri, dan betul-betul sudah kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadi seorang Perdana Menteri diwakili oleh pemimpin-pemimpin ataupun barisan-barisan kabinet yang dilantik. Itu sudah sepatutnya barulah Datuk Seri Ismail Sabri bolehlah pergi minum kopi, seberapa banyak kopi pun nak diminum dengan kawan-kawan dia. Ini tidak, pada saya tidak sepatutnya dia buatlah. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri adalah seorang mantan Perdana Menteri dan sepatutnya beliau juga berada dalam kepimpinan politik begitu lama, tidak melakukan perkara-perkara ini. Kerana orang yang beliau jumpa ini dilihat oleh rakyat sebagai ular yang mungkin ular tedung, mungkin ular yang suka membelit, mungkin ular sawa. Ini pendengar rakyat. Jadi itulah yang kita rakyat ni dapat rasakan. Jadi pimpinan-pimpinan politik hari ini janganlah cuba untuk membuat satu corner yang konon-kononnya kamu orang terlalu bijak untuk kamu nak berbicara di luar apabila ditanya oleh pemberita ataupun netizen, ataupun kamu cuba dengan kenyataan-kenyataan media kamu. Kerana rakyat di luar sebenarnya sekarang ni bermain dengan media sosial, mereka tidak bodoh. Jadi pemimpin negara harus lebih bijak daripada rakyat. Kalau kamu tidak bijak daripada rakyat, kalau kamu cuba memperbodohkan rakyat dengan taktik lama, maka pemimpin kita akan ketinggalan dan akhirnya akan kita lihat kebangkitan rakyat itu berkenaan dengan isu-isu masalah politik negara. Sekian pencerahan saya. Terima kasih.